Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cik adik kita Anggrek Rimba? Apa khabar anak anda? Moga sehat. Saudara nafas terakhir, waalaikumsalam. Begitu juga dengan Syarul Azam dari Kota Baru Kelantan. Saudara Mustafa Ilyas, buka puasa apa hari ni saudara? Saudara Ramli Din Romli, saudara Syah Ibrahim, saudara Zamari LC, saudara Badrul Zaman Abdul Rahman. Apa khabar saudara semua? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara nafas terakhir, bubar jangan tak bubar. Begitulah keadaannya ya. Saudara Fakri Sani, waalaikumsalam. Saudara Asrul Jo, apa khabar saudara Asrul? Saya sentiasa mendoakan anda sentiasa sihat. Ya, Anggrek Rimba daripada Pekan Pahang, orang Pekan, orang Datuk Najib dan ikut gamaknya ya. Apa khabar saudara Man, saudara Joka, waalaikumsalam. Saudara Abdul Khaliq Osman, Azizi Mohsin, waalaikumsalam. Daripada Seri Gading ya, saudara Azizi. Saudara Hashim Atan, terima kasih mendoakan saya. Begitu juga saudara Ismail Ibrahim, Zek Jol. Apa khabar saudara Abi-Abi? Waalaikumsalam. Wan Adli, Mat Ahmad. Semoga sihat walafiat semuanya. Cik Ni Azam, Ismail Abu Hassan, apa khabar saudara? Selamat malam. Saudara Al-Jabar, doa saya supaya anda bertemu Lailatul Qadar. Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar? Moga sihat di Kota Baru dah. Saudara Arifin Abdul Halim, saudara HB Ali, saudara Zul Firdaus, daripada Simpang Renggam, Johor, saudara Zul Firdaus, jauh tu. Saudara Samsul Anwar, 10 akhir Ramadan. Kita dah pun masuk akhir Ramadan ni. Saudara Roslan Abdul Rahman, Nur Samba, Mat Sapri Zainuddin, waalaikumsalam. Ma'amur, Zaini Abeng, Ayah Haji Zaka Bedin, Abah Ayah Haji. Puan Nur Maria, apa khabar? Saudara Zek Peri-Peri. Begitu juga dengan saudara Muhammad Kashiran, waalaikumsalam. Saudara Mazri Ari, AZ Man, Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Lama tak dengar cerita. Abdul Rahim Rasul, Jamie Sharif, Puan Habibah Dahlan, Pok Cham Baharudin, Pak Uda dari Teluk Intan, Pak Uda ya. NG Eng, Rider Jenget, Zek Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya minta maaf. InsyaAllah akan cuba saya santuni usai pencerahan nanti saudara. Baik saudara, seperti biasa, bila permulaan kita ini, saya harus memberi laporan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini adalah hari Sabtu, saudara, tanggal 23 April. Dan kita telah pun melaksanakan ibadat berpuasa selama 21 hari. Dah 22 hari juga kita mengadakan solat tarawih. Dan hari ini adalah hari yang ke-757, kata saudara Rio dari Universiti Melaya, virus corona menyerang bumi kita ini. Menurut laporan saudara Rio, semalam ada peningkatan daripada 5,899, dia meningkat kepada 6,342 jangkitan. Jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 4,421,443 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bagaimanapun yang dapat dipulihkan oleh Kementerian Kesihatan adalah 4,300,558 orang, saudara. Kematian semalam adalah 12 orang. Sebab itu saya katakan saudara berhati-hati. Walaupun kita hampir memasuki era endemik, tetapi dari jumlah kematian yang meningkat kepada 35,482 orang, artinya pandemik ataupun virus corona ini masih lagi agak berbahaya. Jadi sebab itu, jagalah kesihatan kita. Hanya kita saja yang mampu menjaga kesihatan kita, saudara. Pastikan pakai pelitup muka bila masuk ke tempat awam ataupun melakukan penjarakan sosial. Ya, saudara Arifin, saudara Syarul Nizam, Hamzah Muhammad, Kokamoh. Selamat Hari Raya, katanya. Dari laporan Rio, saya melihat walaupun penurunan di beberapa negeri di bawah 1,000, tetapi ada peningkatan, iaitu sekitar 10 negeri meningkat. Selangor dia susut, tetapi ada naik balik, iaitu
Di Selangor masih lagi angkanya ribuan, iaitu 3,819 orang. Johor alhamdulillah susut 134. Cuma di Sabah ni dah elok dah. Tiba-tiba dua angka 2 hari, 3 hari, 4 hari, tiba-tiba semalam naik 149. Begitu juga di Wilayah Persekutuan, naik kepada 716 orang. Di Sarawak nampaknya ada sikit susut 142. Alhamdulillah di Kedah tinggal 2 angka 91. Tapi di Pulau Pinang tak ceroy. Dia naik balik. Di Pulau Pinang peningkatan pada 223. Begitu juga di Kelantan, walaupun 2 angka tapi dia ada naik sedikit, ya, pada 34 orang. Bagaimanapun, kita bersyukur kerana di Kelantan tidaklah banyak angkanya. Sebab saya yakin hadirnya Hari Raya Aidilfitri ini ramailah warga kota akan pulang beraya raya di Kota Baru Kelantan. Ya, saudara. Di Negeri Sembilan ada meningkatlah daripada 249 pada 344. Begitu juga di Perak. Perak ni daripada 301 orang naik kepada 343. Lebor. Manalah kita orang Lebor ni jeritlah sikit. Secara di Pahang 2 angka 61, di Terengganu 39. Alhamdulillah. Tapi di Melaka nampak gayanya ada peningkatan. Ada nampak daripada 112 dia naik kepada 124. Di Labuan 11 orang, Wilayah Persekutuan juga meningkat kepada 105 orang. Tapi bagaimanapun di Perlis, alhamdulillah single digit, angka tunggal, iaitu 7 orang saja jangkitan. Itulah laporan yang saya dapat daripada Saudara Rio yang menjadikan angka terkumpul untuk bulan ini adalah 209,397 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Berhati-hati, saudara. Baik, bulan raya dah dekat ni, kita masuk sikit. Berniaga, iaitu e-commerce. Kalau saudara ada produk, hubungi Al-Azhar. Dan kalau saudara mahukan bekalan haruman setangi bakur ataupun wangi-wangian, parfum dari Timur Tengah, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Jangan lupa juga rendang Tok Naning, produksi ibunya, juga dengan kuih bahulu berdal. Ini adalah kuih-kuih yang mengekalkan tradisi warisan negeri Perak yang dimasak dengan penuh kasih sayang. Rendang Tok dijamin halal, marvelous, sedap, saudara. Juga bolehlah memesan gula O. Untuk kesihatan ni, nak raya ni, banyak kita makan makanan yang manis-manis. Eloklah kita ambil gula O. Kerana gula O adalah gula tanpa kalori. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah, iaitu di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah untuk hari raya. Saudara, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Di Wilayah Persekutuan ataupun sekitar Lembah Kelang, mahukan bekalan buah-buahan, hubungi Syauki 012-357-5703. Sedap, buah-buahannya itu manis dan harga murah. Dan buah-buah semua akan dihantar terus ke rumah saudara. Paling tidak saya lupakan adalah popiah sira Lady Maria. Ini memang sedap makan. Pedas, rangup dan manis. Harganya pun murah saudara, tak mahal mana pun. Boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203 agar beliau boleh menghantarkan bekalan-bekalan popiah sira Lady Maria. Itu saudara-saudara untuk kita punya e-commerce setakat ini. Baik saudara, seperti biasa, selepas e-commerce, selepas pencerahan tentang COVID-19, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Naluri Kehidupan hari ini, saya ingin membacakan satu tulisan atau kiriman sahabat kita, saudara Muhammad Azmi Ali dari Kota Baru Kelantan. Kerana katanya, rezeki tidak pernah salah alamat. Benar saudara, rezeki tidak pernah salah alamat. Kita yang melarikan daripada menerima rezeki. Ya, saudara Muhammad Hamzah, saudara Abdul Hamid, saudara Hazrul. Kerana kata saudara Muhammad Azmi Ali, bukan rezeki yang sempit sebenarnya, tetapi mungkin sedekah kita yang makin semput. Bukan rezeki yang sedikit, mungkin kita bila kita memberi rezeki itu kuat mengungkit.
Bukan juga rezeki itu kelat. Mungkin maksiat kita semakin melarat. Dan bukan rezeki terputus-putus. Mungkin kita gemar berkeluh kesah dan merintih. Saya kalau kita susah pun tak payahlah berkeluh kesah. InsyaAllah, Allah SWT menyediakan rezeki untuk kita. Jadi mungkin juga bukan nikmat yang kurang. Mungkin kita terima kasih. Mungkin terima kasih dan syukur kita yang sangat jarang. Bukan hidup kita tidak tenang. Mungkin solat kita culas, cacat dan ada kalanya yang terbelakang. Kata Saudara Muhammad Azmi lagi, bukan rezeki yang tidak cukup sebenarnya. Mungkin Quran kita jarang buka. Apalagi kita tak baca Quran. Kita tidak mengikuti kelas mengaji, talaqi. Yang talaqi pun tak pergi. Nak hafaz pun jauh sekali. Kata orang jauh panggang dari api. Sebab itu rasanya rezeki itu lambat nak datang. Sebenarnya bukan rezeki yang payah. Mungkin kita kedekut berdoa dan berzikir. Kalau kita berzikir pun asyik lupa. Malahan kita makin sombong, makin angkuh dan mendabik dada. Bukan rezeki yang menyimpang, saudara. Rezeki tidak pernah sesat. Tapi kita yang sentiasa menyisihkan hadirnya rezeki dari ilahi. Kerana yakinlah, saudara, rezeki tidak pernah salah alamat. Terima kasih Saudara Azmi Ali atas kiriman yang begitu berarti bagi kita, saudara. Saudara Zamri Hashim, Fazlah Gadi, Waalaikumsalam. Begitu juga Puan Maznah, Cik Mat, Syarul Azam, Kamal Zaman Man, teman-teman kita di Instagram. Saya sentiasa memesan kepada anda, kalau boleh sila like and share di kedua-dua, sama ada di Instagram maupun di Facebook. Dan kalau sesuatu berlaku susah sangat, ada terhenti sana terhenti sini, lari ke Instagram. So jangan lupa like, share dan subscribe. Bila anda like, bila anda share, bila anda subscribe, tiap-tiap kali bila saya memberi pencerahan, ada notification. Sebab dia dalam tempoh 30 hari, lepas itu dia hilang. Sebab itu kena selalu like, share dan subscribe. Saudara Kamal Zaman, Abdullah, Saudara Nordin, Din ni kata Dan join Instagram. Saudara Seri Seruji, Puan Rasni Mahmud, Endin, Puan Noredah Kamarudin. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarahnya, sehingga orang lain mengira bahawa ia merasa redha. Itulah orang yang hebat, saya. Kalau kita mampu menyimpan amarah kita. Kita ini, kalau kadang-kadang bila kita marah, kita tergagal untuk menyembunyikan perasaan itu, jadi ia tercerna di muka kita. Saudara, itu adalah kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil, petikan daripada kata-kata Imam Syafi'i. Ingat saudara, sentiasalah kita berlapang dada, memaafkan sesama insan. Sebab manusia itu tidak makmum. Semua tidak lari dan melakukan kesilapan, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya tidak lagi memberi salam impian menurutiam dan kumpulan Sembilan Pekerja. Saya yakin mungkin teman-teman kita sudah pun ada yang memperolehi pengeluaran mereka, dan kalau tak dapat, insya-Allah hari Senin nanti adalah tu. Sabar sikit. Pasti akan dapat. Itu jaminan daripada Menteri Kewangan. Bukan saya yang menjaminnya, ya saudara. Dan saya sentiasa mengharapkan yang paling penting supaya kita dapat dakapan malam Lailatul Qadar. Samping itu, kita harus berpesan pada pimpinan negara supaya mereka tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menuju kemuflisan. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini agak kasar sikit saya. Sebab saya dah bosan tengok keadaan ni, maka saya memilih tajuk malam ini, minta maaf, iaitu politik haprak. Apa yang saya maksudkan tentang politik haprak? Sabar dulu. Kita santun pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, mengibar panji secara rapi, suasana sepi, mengimbau tujuan. Rakyat dijanji 1000 mimpi, sayang mimpi menjadi igawan. Itulah juga sebahagian dari politik haprak.
Janji 1000 mimpi, tapi hanya sekadar igawan saja, saudara. Sebab itu saya katakan kalau begitu, orang ni politiknya politik yang haprak lah, saudara itu. Saudara Jack, saya dapat 10K pun tak seronok raya sebab 10 Ramadan ayah saya menghadap ilahi inna lillahi raji'un. Saudara Jack, saya bersimpati dengan anda. Memanglah dalam keadaan sekarang ini, saudara Jack, bersabarlah. Takziah untuk seluruh keluarga, saudara Fari, saudara Noredah Kamarudin, macam bosku lah Datuk, dia Datuk Seni Rajab memang terbaik. Saya tak tahulah Puan Noredah, kita sebentar lagi kita santun. Coca-Cola moh live rongak bila? Baik. Sambung kata-kata pantun Pak Nazil, katanya kupu-kupu menghinggapi kudup di tepi bendang, teman berjiran. Rakyat ditipu hidup-hidup, manifesto didendang, mengabur fikiran. Inilah yang dikatakan politik haprak. Apa yang dikatakan oleh Pak Nazil, saya suka Pak Nazil ni, bila disebut satu perkataan, kita pun tak tahu apa maksudnya, itu kudup. Kudup itu adalah kuntum ataupun bunga. Jadi, kupu-kupu menghinggapi kudup ataupun bunga. Di tepi bendang, teman berjiran. Rakyat ditipu hidup-hidup, manifesto didendang, mengabur fikiran. Terima kasih Pak Nazil, pantun yang cukup berarti untuk kita semua. Saudara Zamri Ibrahim, Puan Hamidah, Rajab Mak Yusof, Surah Kip, Senai Syafri, Azizuddin Samad, Syari, Abdul Aziz dan yang lain lagi. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik. Pantunnya, katanya, kalau menanam pokok bidara, tanamlah juga pokok betik. Pemimpin jiran memajukan negara. Malaysia pula leka berpolitik. Itu masalahnya. Negara jiran mereka berusaha untuk memajukan negara. Tapi pemimpin politik kita ni asyik berpolitik. Sebagai anak muda, beliau dapat melihat bagaimana rencamnya politik negara kita ini. Katanya lagi, pergi haji di hujung usia, bawa baju berbungkus-bungkus. Dahulu Malaysia, harimau Asia. Kini kucing takutkan tikus. Hari ini kita diibaratkan kucing yang takutkan tikus. Terima kasih Saudara Nordin Malik atas kiriman pantun yang bagi saya begitu berarti. Saudara Azizul Hamid dari Putrajaya, apa khabar? Saudara Mustafa Jabar, Saudara Sajid Piut, Awangku, Dilef, Jejak Warisan. Dan ini teman kita di Instagram, Rosli Bit, ini di Facebook, Saudara Ahmad Tamizi, Rompin, ada Rompin lah kot agaknya. Bila Rompin menceritakan bahawa dia kata pimpin tertinggi UMNO seperti gunting dalam lipatan, perlu dicantas segera. Itu permintaan anda. Baik, saudara. Usai pantun, kita masuk gedung ilmu. Ini adalah curipan daripada buku yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar pada saya. Elok kita kongsi bersama. Kerana orang tua dulu sering berkata bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Ini kerana umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang bukannya pengecut. Orang tua kita dulu kata, jangan ada pemimpin yang pengecut. Itu yang lemah semangat dan penakut. Kerana menjadi pemimpin ia pengecut, beraninya hanya sekadar di mulut. Gebang aja lebih. Duduk di majlis, nafasnya semput. Bersua musuh, terkentut-kentut. Itu orang tua kita dulu menyindir. Ya. Digertak orang, nyawa kebuntut. Negeri kacau, rakyat pun hanyut. Jika mereka ini dijadikan pemimpin, sangatlah tak patut. Dijadikan tua, terkunci mulut. Dijadikan induk, menggigil lutut. Memimpin negeri, tentulah kusut. Saudara, jadi kita mengharapkan tidak adanya pemimpin yang pengecut. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman kata-kata yang begitu berarti untuk kita jadikan tauladan dan sempadan. Saudara, baik. Saya perlu memberi peringatan. Malam ni kasar sikit. Kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasuk ke dalam channel YouTube, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan komen-komen yang anda berikan. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua komen maupun suntingan.
Ya, saudara, malam ni agak kasar sikit. Tapi bagaimanapun, seperti yang saya katakan, matlamat saya memberi pencerahan ini adalah untuk memberi informasi, memberi penjelasan terhadap isu-isu yang berbangkit dalam politik tanah air kita. Tak ada lebih daripada itu, saudara. Dan kita berbincang ataupun berbicara, berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi apa yang saya lontarkan ini, kalau anda tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau anda bersetuju juga, tak ada masalah. Niatnya bukan untuk mempengaruhi anda, tapi untuk memberi pandangan dan fikiran. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, sekadar memberi informasi kepada warga kita yang saya yakin dahagakan informasi tentang apa yang berlaku dalam segmen politik kita ini. Ya, saudara, ingat, kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap masalah secara harmonis. Saudara, saya agak gembira sebab menerima kiriman daripada sahabat saya, Ketua Pergerakan Pemuda, itu saudara Datuk Seri Ashraf Wajdi. Beliau hari ini masih sekarang ini berada di Tanah Suci Mekah bersama-sama dengan Presiden UMNO, dan beliau menghantar kiriman gambar. Sejuk hati kita tengok bila Ketua Pemuda dengan Presiden UMNO duduk bergambar di hadapan makam Rasulullah SAW. Jauh mereka berada. Dia katanya bersyukurlah. Beliau bersyukur telah selamat tiba untuk memulakan ibadah umrah di Tanah Suci pada bulan Ramadan. Katanya lagi hati berasa gembira dan terharu kerana sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT untuk menjadi tamunya. Kita berdoalah agar kita juga berkesempatan untuk menunaikan umrah nanti. Kerana sebagai umat Islam, sudah tentu apabila kita dapat menjejakkan kaki ke Mekah dan juga Madinah merupakan saat yang indah. Kata Datuk Seri Ashraf, selepas sekian lama memendam rindu, syukur kepada Allah Ilahi yang Maha Besar dan penentu segalanya. Semoga Allah SWT memberkati serta menerima ibadah umrah saya dan isteri dan Presiden di Ramadan ini. InsyaAllah, katanya, kami akan sampaikan salam semua kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah kami akan mendoakan kesejahteraan buat seluruh rakyat Malaysia dan tanah air tercinta. Tersedu saya bila dengar kenyataan seorang ketua pemuda yang beliau kini berada di Tanah Suci Mekah. Kita mendoakan agar mereka, ketua pemuda, Presiden, memperolehi umrah yang mabrur. Saudara? Baik. Dan satu perkara lagi, tiba-tiba hari ini ada pula kenyataan bahawa menurut Menteri Kesihatan, besar kemungkinan tidak lagi menggunakan pelitup muka. Pula dah. Semalam pihak polis mengatakan masih lagi mengekalkan SOP-nya. Jadi yang mana satu ni? Itu yang saya katakan, rakyat semakin bingung. Adalah, tak adalah. Jadi saya harap agar Menteri Kesihatan bercakaplah secara terus terang. Saudara, ini keadaannya. Kita nak hari raya ni, jangan pula kita nak balik kampung dalam keadaan ketakutan. Tak pakai pelitup nanti, kena compound. Itu keadaannya. Dalam waktu yang sama, saya sedikit ada lega bila mendengar kenyataan Menteri Kewangan. Katanya bahawa Kementerian Kewangan, Bank Negara masih dalam keadaan sentiasa memantau risiko ekonomi negara. Kesan daripada ketegangan geopolitik. Memang pun sekarang ini kalau kita lihat di negeri barat, suasana masih tidak menentu. Apabila tercetus peperangan antara Rusia dan Ukraine yang masih lagi belum usai, belum lagi selesai. Masih berperang, masih ada guguran, bom, ledakan, bom api dan sebagainya. Keadaan ini tentulah di hari baik, bulan baik ini tidak menyenangkan kita. Malahan kita umat Islam terasa tercabar. Apabila 2 malam lepas, Masjid Al-Aqsa juga diserang oleh Palestin. Kita mahu supaya kedamaian dunia. Kita tak mahu melihat peperangan. Cukup-cukuplah. Bagaimanapun kita bersyukur kalau Bank Negara, Kementerian Kewangan sentiasa memantau. Kerana ini masalahnya, apabila berlaku peperangan tentu akan mewujudkan suasana inflasi. Barangan kurang, pasaran saham, pasaran wang ringgit, di pasaran antarabangsa turun naik dan sebagainya. Dan kita sebagai negara yang kecil, kita juga pasti akan terjejas. Saya harap agar walaupun nak sambut raya ni, pegawai di Kementerian Kewangan,
di Bank Negara, sila lihat dan sila pastikan, sila pantau kedudukan ekonomi kita. Sebab saya takutlah sebenarnya bila ada wujud peperangan, kita negara kecil saudara, dan malahan kita juga penggantungan pada makanan dari luar. Saya berdoalah dalam bulan baik, hari baik ini, janganlah bumi merdeka ini jadi seperti Sri Lanka. Akhirnya sekarang sudah lihatlah di Sri Lanka bagaimana rakyatnya terus menderita apabila negara tersebut diisytiharkan muflis. Saudara, itu keadaannya. Saya harap agar kita berdoa. Baik saudara, dalam kesukaran itu kita masuk segmen sikit-sikit. Ini sembang terkenang-kenang. Jangan marah saudara. Elok kita bercerita dulu sebelum saya masuk bab yang serius. Kita dengar, kita mengimbau zaman silam kita. Kerana malam ini saya yakin kalau di Kuala Kangsar, di negeri Perak dan di negeri lain, tentulah halaman rumah terhias terang benderang dengan lampu panjut. Ya, pesta lampu panjut sedang pun dilakukan oleh umat Islam di seluruh negara. Samping itu anak-anak masih lagi bermain dentuman meriam, ada yang main mercun. Jadi saya ingin mengajak ibu bapa supaya memantau anak-anak. Kita tak mahu peristiwa yang berlaku di Kelantan 3-4 hari lepas itu berulang. Kita tak mahu adanya warga kita yang cacat kesan daripada bermain bunga api ataupun bermain mercun saudara. Cuma dalam keadaan begini saudara, saya melihat sekarang ni sudah mula masuk bab saling pergi ke pusat-pusat membeli belah. Mungkin ada yang dapat pengeluaran wang sebarang pekerja, mungkin dapat bantuan, mungkin ada yang tak dapat, tak tahulah saya lagi saudara. Tapi musim-musim begini saya lihat inilah masanya pereka-pereka fashion mula mewujudkan fashionnya. Kita zaman saya dulu tu tak ada pun pereka-pereka fashion yang macam sekarang ni. Itu macam baju Melayu misalnya. Saya melihat bahawa sudah ada kalangan warga kita lelaki lah yang cuba memperagakan fashion baju Melayu secara Aceh. Mungkin saya tak tahu. Saya lihat saya hadir dalam satu majlis 5 hari lepas, pakaian baju atasnya putih, lengan panjang, baju Melayu cekak musang, kemudian dia bersamping, sampingnya warna merah dan seluarnya warna hitam. Ini bagi saya tanyakan kawan tu, fashion macam mana tu? Dia kata fashion Aceh. Sekarang ni ada fashion baru saudara, pakaian Aceh. Dia macam ini baju Melayu Johor juga. Kalau selalu lihat dulu yang mama dia, tuanku Sultan Ibrahim, dia pakai mengenakan baju cekak musang, tapi dia punya samping tu di dalam baju keluar. Baju Melayunya di keluar, seluarnya warna hitam. Yang ini seluar hitam, baju putih dan diikat dengan samping. Memang cantik saudara. Cuma dulu-dulu lah saudara. Saudara Kamal Zaman Man, dia kata dulu masa budak-budak nakal tak boleh ingat. Balik tarawih curi lampu kat rumah orang, pasang kat rumah sendiri. Ini kenangan anak-anak nakal ya saudara Kamal Zaman. Bila mengimbau zaman dulu-dulu, balik daripada tarawih, tengok kalau rumah tu ada lampu, dia curi lampu tu, dia pasang kat rumah dia. Memang susah nak dicam ataupun nak tahu ini lampu kita, sebab semua sama. Lampu dibuat daripada pot susu ataupun daripada buluh. Tapi rasanya Man, lampu yang buat daripada pot buluh tu tak ada curi. Yang dicuri tu lampu daripada tin susu. Saudara Ahmad Zaini pusing-pusing membeli belah, diserang dengan orang ramai. Memang betul pusat membelah sekarang ni ramai orang hadir. Cuma bila saya melihat fashion-fashion begitu tu, tadi sahabat saya Saudara Azmi Ali dia hantar juga satu gambar. Saya ketawa gambar tu. Apakah anda masih ingat? Selain daripada fashion baju macam-macam, dia menghantar kiriman iaitu kasut. Kasut ini memang wow saudara. Kasutnya selalu orang panggil kasut Yaya Sulong. Tingginya 3 inci. Dia punya tumit dia tinggi. Lepas tu dia punya yang depan bertebal 2 inci. Sarung. Memang kasut ini selalunya diperagakan dengan pakaian bukan bell bottom saudara. Tak silap saya dia panggil apa ke?
passion kasut masa tu. Semuanya besar. Alamak, dah terlupa saya dah. Tadi saya ingat dah tu. Bukan Bali apa ni. Seluar macam bell bottom, tapi kalau bell bottom atas kecil, bawah besar. Ini tidak, dia atas baggy. Pakaian baggy dulu. Saudara Mustafa Jabbar, sekejap lagi saudara kita cakap politik. Sekarang ni terkenal-kenal kasut Kasma Buti Pak Chu. Kasutnya tebal saudara. Kalau berjalan tu macam kasut terompah. Kalau kita berjalan dekat tanah jalan tar ataupun rumah simen, dia jalan ketop. Dia punya tebal. Dan kasut itu membuatkan yang pendek jadi tinggi saudara. Ingat? Saudara Muazzin, Bogat. Bogat tak tahulah saya. Baggy betul saudara Aziz Bakar. Saudara Aziz Bakar seluar baggy, dia pakai kasut, saya katakan kasut Yaya Sulong. Tapi penyanyi yang suka memakai kasut ini dulu adalah Helame dan juga Dahlan Zainuddin serta A.R. Badul. Kadang-kadang bila dia melawak dengan saya, Badul kata, aku tengok anjing itu, kau ambil kasut, kau balingkan baru dia tahu. Bengkak kepalanya, dia kata. Memang saya, kasutnya tinggi. Saya tak ada dah kasut tu lagi. Dulu pernah pakai tapi terseliuh. Saudara Al-Jabbar, lampu 7 liku ada dari tin rokok. Betul. Tin rokok tu memang kena curi selalulah. Sebab itu lampu yang terhebat kalau tin rokok. Selalu kita gunakan tin susu. Saudara Zaid Mistro, baggy. Benar. Seluar baggy. Dia selepas era bell bottom, kita masuk era baggy. Baggy, dia besar sampai ke bawah. Dan seluar ini menutup kasut yang tinggi tu. Kasut tu macam kasut kayu. Sebenarnya tidak, kasut kulit. Dia punya tapak tu, saya rasa mungkin daripada kayu lah. Ketong-ketang, bukan kulit. Tinggi. Kalau pakai tu nampak tinggi. Fashion baggy saudara Muhammad Syed, Muhammad Din. Betul. Saudara Coca-Cola, Bonnie M pun Bonnie M memperagakan. Ini saya ingat fashion ini diperagakan oleh Bonnie M. Saudara Maznah, Cik Mat, BJ. Itulah keadaan dulu saudara. Cuma saya harap kali ini mungkin ada lagi lah fashion-fashion yang baru. Betul saudara Azhar Rabu, Allahyarham Mak Jais pun suka. Banyaklah penyanyi-penyanyi pop ye tu yang peragakan kasut. Saya panggil kasut ala Yaya Sulong dan dikenakan dengan seluar baggy, bukan bell bottom. Bell bottom dia mesti pakai dengan kasut boot. Itu tinggi. Ini tidak. Saudara, kasut bingo. Saya tak tahu apa je namanya. Saudara tahan, mari kasut Johnson. Kasut Johnson kasut biasa. Itu dipakai dengan bell bottom. Yang ini kita pakai untuk seluar baggy. Saudara, kasut macam kepala ikan berdukang. Memang agak pelik, agak melucukan. Gitulah dulu saudara, kalau kita mengimbau, kenang-kenang. Begitulah cepatnya masa berlalu saudara. Ini fashion ini sekitar tahun 80-an. Kalau dapat beli kasut tu, punyalah seronoknya memperaga balik kampung. Wah, tapi jalan kampung berdebu. Masa tu jalan pun tak ada lagi jalan tar. Seluar pula Saudara Samsul Jafrul, betul. Seluar tu sapu jalan. Jadi untuk mengelakkan baggy ini menyapu jalan, sebab itu kena kasut tinggi. Cantik, sedih sampai paras tu aja. Cantiklah saudara. Saudara Coca-Cola seluar diskang. Tak tahu saya. Ambil pelita minyak gas. Masukkan dalam mulut, lalu sembuh. Minyak sebut ke pelita. Itu kalau anak-anak muda. Budak-budak kecil. Itu anak-anak muda kadang-kadang dia panggil adik-adik semua. Mari tunjuk apa dia. Ini silap mata. Dia pun ambil minyak tanah tu. Dia masuk dalam mulut dia. Lepas tu dia nyalakan api. Lepas dia sembuh. Maka menyala. Boom. Tepuk tangan anak-anak. Itulah tu. Saudara Abdul Fattah akhir lah tu. Tahun 70-an. Ya. Tahun 70-an masuk awal tahun 80-an. Lama juga tahun seluar itu bertahan. Seluar dinamakan Barabas. Baik saudara. Itulah tadi sekadar mengimbau kenangan kita passion nak raya ni. Tapi kali ini saya tak tahu apa passionnya. Passion raya kali ini tak tahu lagi. Kasut John Travolta. Kasut John Travolta dia tajam. Dia bukan macam tu. John Travolta tak pakai, sebab dia menari. Macam mana nak menari dengan kasut itu? Kelengkung-kelengkang. Itu John Travolta. Dia punya kasut mesti tajam. Lagunya adalah Daddy Cool. Itu Daddy Cool, Bonnie M.
Ya, saudara? Baik. Kita masuk bab politik pula. Saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya pagi tadi, saudara Zamil Ibrahim. Cuma hari ini dia tak menjerit. Dia tak menjerit hari ini, tapi dia hadir ke Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia di Putrajaya. Kerana beliau bersama dengan kumpulannya warga prihatin membuat aduan. Ada 2 aduan, iaitu laporan terhadap Hakim Datuk Nazlan. Pertama sekali dalam isu wang yang dikatakan ada dalam akaun Datuk Hakim Nazlan. Sejauh mana benar tak benar kita tak tahu, sebab Nazlan pun telah membuat laporan polis. Dan yang kedua iaitu persoalan tentang minit mesyuarat dalam ni Maybank yang ada menyebut dan menulis nama Hakim Nazlan sebagai anggota lembaga pengarahnya ke tak tahulah, anggotanya bersama dengan Tengku Zafrul yang meluluskan ataupun kesan perbincangan mereka menubuhkan syarikat SRC. Dan selepas itu maka timbullah banyak persoalan. Bagaimanapun bila Hakim Nazlan ini dipilih sebagai hakim, ini yang jadi persoalannya. Jadi banyak persoalan, apakah minit mesyuarat Maybank itu tulen. Sekarang ini sedang didedahkan banyak pihak, saudara. Jadi apa yang kita fahamkan bahawa pihak polis ada pihak report polis adalah berkaitan dengan Yang Berhormat Tengku Zafrul, iaitu Menteri Kewangan, dan Yang Berhormat Datuk Nazlan Ghazali, Hakim Mahkamah Rayuan, mengenai pendedahan portal. Portal ini share dalam Mahazalim Returns tentang dokumen sulit minit mesyuarat Maybank, di mana kedua-dua mereka disebut terlibat dengan SRC dan 1MDB. Dan report itu lagi berkaitan penerimaan wang RM1 juta dalam akaun Hakim Nazlan yang didedahkan oleh portal Malaysia Today. Jadi hari ini sebenarnya sekarang ni warga bangsa kita memohon, setelah laporan dah dibuat, Hakim Nazlan pun dah buat laporan polis, wajarlah disiasat secara tuntas. Dan kita mahu supaya pihak SPRM mengeluarkan satu kenyataan media berkaitan siasatan terhadap Hakim Nazlan. Dan jika perkara ini benar, maka Yang Berhormat Datuk Seri Najib, kerana ini menyangkut tentang pembicaraan Datuk Seri Najib, jadi beliau berhak untuk dibicarakan semula oleh hakim yang lain. Kerana segala hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Nazlan benarnya boleh dicabar kerana adanya dianggap sebagai conflict of interest. Ini bagaimanapun saya bukan guam, saya bukan pengamal undang-undang, kita biarkanlah pihak Guaman, pihak keadilan yang menentukan. Cuma persoalan warga sekarang ni, bagaimana Hakim Nazlan, sebagaimana yang dilontarkan pandangan oleh pengamal undang-undang Halim Katiri. Dia kata sepatutnya sebelum nak memulakan pembicaraan, Hakim Nazlan kena menyatakan bahawa namanya ada juga terkait dalam SRC. Sepatutnya kalau gitu dia kena mengundurkan diri. Jadi ini yang menimbulkan masalah. Yang warga terkejut, menjadi kegemparan, dunia melihat kita dalam keadaan yang tempang. Bagaimana seorang yang terkait, pertama sekali berhubung dengan SRC, sebab nama beliau ada dalam laporan minit Maybank bersama dengan Tengku Zafrul. Yang kedua, bahawa ada pula lalui pendedahan Raja Petra adanya wang sejumlah RM1 juta dalam akaun beliau yang diragui. Saya tak nak menuduh apa-apa, saudara, tapi ini wajar disiasat oleh setelah Nazlan pun, Hakim Nazlan telah pun membuat laporan polis, maka pihak polis perlu menyiasat sejauh mana benar ada ke tak ada. Rakyat nak tahu, kalau ada, datang bersumber dari mana wang itu. Yang keduanya, benar atau tidak benar daripada Mahazalim Return ini yang mengatakan nama Tengku Zafrul dan nama Hakim Nazlan ini ada dalam minit perbincangan dengan Maybank itu. Kalau dua-dua ni ada, ini saya rasa tak tahulah. Saya bukan pengamal undang-undang, tapi rakyat melihat adanya percanggahan. Sepatutnya ini perlu diselesaikan. Dan kalau itu benar, maka sewajarnya lah Datuk Seri Najib dibicarakan semula. Artinya hukuman yang dijatuhkan dua-dua mahkamah tinggi, mahkamah rayuan itu
Sekarang di Mahkamah Rayuan pun Hakim Nazlan juga ada di situ. Jadi ini penghakiman yang kita mahu mereka seorang hakim ni orang yang berkecuali, bukan yang ada vested interest. Jadi sebab itu Noriman Karab, sebab itulah pelabur lari. Malaysia ada je cacah merbak. Itu keadaannya, perundangan kita. Saya yakin pelabur-pelabur mereka lebih tahu daripada kita kadang-kadang. Sebab informasi yang mereka dapat melalui kedutaan-kedutaan mereka. Mereka akan melaporkan kepada syarikat-syarikat, pemilik-pemilik saham terbesar, syarikat yang melabur di Malaysia ini. Kerana dalam keadaan gini, undang-undang kita dilihat begitu goyah. Undang-undang yang cacah merbak. Sebab itu nampak kecil saudara. Memang benar saya katakan bahawa nampak benda ni satu sudut bahawa bagaimana seorang hakim boleh mengadili kes yang dia sendiri ada. Ini sebab tu saya katakan pihak polis kena menjelaskan sejauh mana benar atau tidak benarnya kenyataan oleh Maha Zalim Returns. Kedua, sejauh mana benarnya ada wang sejumlah RM1 juta dalam akaun Nazlan sebagaimana yang didedahkan oleh Raja Petra. Kalau dua ini ada, maka perlulah dibuat penjelasan dan perlulah mahkamah bersidang semula. Sebab adanya elemen konflik of interest. Tapi kalau tak ada, nyatakan. Buat kenyataan terbuka supaya rakyat nak tahu. Ini masalah yang saya lihat yang menyelubungi kes SRC dengan YNDB ini berbolok-bolok. Tak selesai-selesai lagi. Dan saya melihat, sebab itu saya kata berkali-kali, banyak orang lain mendapat faedah. Tapi kenapa Datuk Seri Najib seorang saja yang harus menghadapi perbicaraan hari demi hari yang tak ada henti. Ini keadaan saudara. Raja Petra cakap dah selesai siasat. Saudara Muhammad Karya. Saya tak tahu, dia kata dah selesai siasat. Kalau dah selesai siasat, kena dijelaskan. Saudara Salman Kamsi, hakim pun dilantik oleh Tun Mahathir. Saya tak mahu dilihat mencampuri urusan mahkamah. Tapi saya semua sekadar memberi pencerahan yang menjadi persoalan. Ini kena jelas ya. Saya nak jelaskan di sini. Yang menjadi persoalannya, pertama sekali, nama Hakim Nazlan ada dalam catatan minit dalam mesyuarat 1MDB. Dalam mesyuarat Maybank yang membentuk syarikat SRC. Dia jadi antara orang yang terlibat dan dia juga menjadi hakim. Ini yang nampak ada konflik of interest. Yang kedua, apabila ada tuduhan dalam akaun dia ada wang bernilai RM1 juta sebagai kaki tangan kerajaan, agak meragukan bagaimana tiba-tiba ada wang dan kena tengok tempoh wang itu masuk dalam akaun dia. Katanya dimasukkan RM100,000. Saya pun tak dapat penjelasan. Jadi pihak polis saja yang dapat mengesahkan tentang kemasukan wang itu. Dan jika seandainya benar sebagaimana yang didakwa oleh Maha Firaun Returns ataupun benar apa yang dinyatakan oleh Tengku Raja Petra, maka sewajarnya lah kes tersebut disemak semula. Artinya penghakiman yang lepas itu ada elemen konflik of interest. Itu saja. Kita bukan mencabar mahkamah, tidak saudara. Rakyat mahukan sesuatu yang tuntas. Saudara Kamal Zaman Ramli, senjata makan tuan. Jangan kita saya minta lah kawan-kawan, teman-teman yang buat kiriman ni, jangan kita menuduh. Kita cuma mempersoalkan. Itu saja. Dan biar mahkamah, biar hakim-hakim yang bersidang, biar pengamal undang-undang, mereka harus mentafsir undang-undang itu mengikut pandangan mereka. Kita bukanlah bijak sangat, kita bukan pandai, cuma kita tahu. Cuma kita ada keraguan. Kita rasa ada sedikit keraguan bagaimana perkara sebegini ini boleh terjadi. Tak sepatutnya. Perkataannya tak sepatutnya berlaku benda begitu, tiba-tiba dah ada jadi hakim dan sebagainya. Dan kita menuntut agar jangan ada sebarang penginayaan terhadap individu. Tak kira lah sama rakyat biasa ke, Datuk Seri Najib ke, beliau perlu diadili. Tambahan pula Datuk Seri Najib adalah mantan Perdana Menteri. Jangan kerana masalah politik ini terbawa-bawa sehingga kita mempermain-mainkan soal hukum ini. Ini yang salahnya tu. Saudara Azila Ghani, orang PH akan menafikan. Soal penafian itu bukan siapa, kita tak payah menafikan. Bukan kita yang harus menafikan. Saya sendiri saya tak akan cakap bahawa saya kata ada ke tak. Saya minta supaya yang boleh sama ada mengiyakan ataupun menafikan,
Dua saja, iaitu Suruhanjaya, ini pencegah rasuah dan pasukan polis. Mereka inilah orang yang bertanggungjawab akan melakukan siasatan. Kita rakyat cinta damai, kita nak dengar. Kita nak tahu. Dan kita menuntut agar keadilan itu ditegakkan. That's all. Tak lebih daripada itu. Kita bukan nak kata nak tuduh orang tu, nak tuduh orang ni, terpulang. Memanglah ada orang bercakap bahawa ini benda terjadi kerana era waktu Dr. Mahathir. Kerana mungkin. Maka timbullah banyak persepsi. Maka orang kata ini dendam Mahathir tak selesai lagi. Cara pemilihan Mahathir macam ini. Maha zalimnya begitu. Memang akhirnya menimbulkan banyak masalah. Yang saya paling khawatir sekali, kesan daripada itu juga menyangkut soal ekonomi kita. Apabila pelabur-pelabur lari. Takkan nak datang kalau dia melihat keadaan macam mana kita melaksanakan hukum kita ni begitu merencam. Itu keadaan saudara. Sekarang ni saudara Muhammad Ghazali Jalil, hakim boleh percaya ke sekarang? Kita harus meletakkan kepercayaan pada badan kehakiman. Yang kita tuntut, berkali-kali saya katakan, kita negara mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Dalam perlembagaan negara kita, dah jelas kita ada pembahagian kuasa. Dalam bahasa Inggeris disebut separation of power. Pembagian kuasa ini di mana terbahagi pada 3. 1, eksekutif. Eksekutif terdiri daripada Perdana Menteri, Menteri, kaki tangan kerajaan. Mereka adalah eksekutif. Yang kedua adalah pihak legislatif. Iaitu mereka yang membuat undang-undang. Yang membuat dasar. Iaitu di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen ini kita panggil sebagai the lawmaker. Mereka adalah pembuat dasar, pembuat undang-undang. 2. Yang ketiga, judiciary, iaitu badan kehakiman. 3 ni tak boleh bercampur. Tak boleh judiciary nak mengatasi parlimen ataupun judiciary nak mengatasi eksekutif. Tak boleh. Apabila mereka mencampuri urusan ini, maka rosaklah negara. Yang kita alami sekarang ni rosak. Sebab eksekutif dilihat mencampuri urusan legislatif. Bila sepatutnya ini parlimen bersidang, ini usul-usul ni perlu dibawa, tak dibawa. Jadi orang melihat apabila mengatakan bahawa eksekutif dilihat menguasai legislatif, sedangkan mereka sepatutnya berasingan. Begitu juga apabila eksekutif dikatakan menguasai judiciary. Ini juga adalah satu pencerobohan kepada perlembagaan negara. Jadi perlembagaan sudah seolah-olah dipermain-mainkan. Ini dari segi persepsi. Jadi sebab itu kita menuntut agar badan kehakiman membuat kenyataan agar pihak yang berwajib melaksanakan. Dan lebih-lebih lagi kita haraplah kalau boleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau mesti campur tangan dalam isu ini. Kalau tidak nanti kita kebejatan ini masih berterusan. Ini keadaan saudara. Sebab Suruhanjaya pencegah rasuah juga dikatakan telah pun memulakan. SPRM telah memulakan siasatannya. Kerana menurut laporan daripada akhbar The Star, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Azam Baki mengesahkan bahawa siasatan telah dimulakan. Katanya adalah prosedur biasa bagi SPRM untuk melakukan siasatan setiap kali laporan dibuat. Dia jelas, dia kata, ya, kami telah memulakan siasatan kami. Jadi prosedurnya adalah untuk menyiasat apabila laporan telah dibuat. Jadi katanya kami membuka kertas siasatan kerana ada laporan. Bukan kerana dakwaan dibuat di portal ataupun di media sosial. Jadi apabila tadi sahabat kita Zamir Ibrahim dan teman-temannya tu, warga cinta damai ini membuat laporan, maka SPRM sudah pun membuka kertas siasatan. Sekarang ada laporan. Bukan berdasarkan pada portal-portal media sosial. Itu kenyataan daripada Dato' Azam Baki. Jadi pasukan sebenarnya saudara, pasukan peguam yang membela Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib juga, mereka mendakwa di mahkamah bahawa hakim mempunyai konflik atau kepentingan dalam kes YNDB. Waktu itu Hakim Nazlan menjadi hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 2020. Yang menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan 210 juta denda terhadap Datuk Seri Najib. Jadi di sini orang melihat bahawa dia ada sama waktu pengujutan SRC. Macam mana boleh? Itu keadaannya.
kita haraplah supaya satu siasatan secara tuntas. Dan itu bab ini hakim saja. Tiba-tiba kita dikejutkan lagi, negara dikejutkan lagi apabila muncul pula pendedahan berhubung dengan kertas ataupun dokumen dikatakan sebagai past leak, iaitu minit-minit perbualan antara pimpinan parti-parti pembangkang yang dilihat, saya kata ini yang saya katakan politik haprak. Sebab sekarang ini mereka sedang mempertontonkan kepada rakyat bahawa ada pihak dalam UMNO sendiri yang mendakwa bahawa puak UMNO mempertahankan mantan dan presiden semasa UMNO ada pihak dalam UMNO sendiri yang merasakan membuang masa katanya. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden tu kata membuang masa. Ini kalangan ahli UMNO sendiri. Ini sebenarnya kita nak bagi tahu bahawa masalah dalam parti UMNO itu sendiri dia bukan benda yang kecil. Sebab kalau mengikut kenyataan Datuk Seri Najib, kenyataan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau tidak redha ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai PBM. Beliau tidak redha ahli-ahli UMNO diserapkan masuk di bawah PBM. Kerana kedegilannya untuk tidak mengizinkan UMNO ini warganya semua menyertai PBM, kerana itulah dia diambil tindakan. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Ini juga perlu dilihat saudara. Dan sekarang ini bila kita baca daripada past leak ni, kita melihat macam ada dendam yang bukan saja dendam tapi dendam kesumat bahawa parti-parti daripada PBM, daripada PAS sendiri, daripada pejuang itu sendiri, memang mereka melihat UMNO ni benci sebenci-bencinya. Cuma yang menghairankan apabila ada pemimpin daripada UMNO yang cuba mempertahankan. Bila dia kata ini perkara biasa. Ini soal bukan perkara biasa. Persoalan ini bukan persoalan perkara biasa. Soal UMNO berhadapan dengan serangan daripada PAS, daripada PBM, daripada pejuang, itu perkara biasa. Tetapi yang menjadi persoalannya, dalam minit tersebut ada disebut perkataan bahawa Peguam Negara dan Badan Kehakiman sudah bersetuju untuk menjatuhkan hukuman, mempercepatkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini persoalannya. Saya hairan macam mana Tan Sri Anwar Musa, dia kata ini perkara biasa. Dia kata biasalah parti ini tak bersama dengan UMNO, mereka akan cuba melawan. Ini kita tahu, tak payah cakap. Satu dunia tahu. Parti Peribumi Bersatu musuhnya adalah UMNO. Matlamat mereka tidak lain tidak bukan adalah untuk menjahanamkan UMNO, menjahanamkan pimpinan UMNO. Itu jelas kita tahu. Tak payah nak bela pun. Tak payah kata ini perkara biasa. Dan begitu juga bila PAS mengatakan ini nota-nota sampah. Ialah bila terkena pada diri kamu, anda mengatakan nota sampah. Inilah dalil-dalil yang keluar. Saya melihat lebay-lebay ini mula buat kenyataan. Bagi saya kalau tidak ada agenda yang tersembunyi, tak perlu nak layan lah. Buat apa nak jawab? Tapi mereka bagai nak gerak, menegakkan pedang basah. Ini tak betul, itu begitu, ini. Bagi saya kalaulah benar itu adalah sebagai satu fitnah, diam je lah. Tidak juga. Jadi mereka mempertahankan. Dan saya yang agak hairannya apabila Tan Sri Anwar Musa, beliau adalah mantan Siswa Agung UMNO. Kenapa kenyataan-kenyataannya banyak orang melihat seolah-olah membela pakatan. Kalau begitu keadaannya, kalau nak keluar dari UMNO, silakanlah, tak ada masalah pada kita. Sebab bila dia kata ini perkara biasa, tak ada apa pun yang luar biasa. Yang luar biasanya apabila ada tercatat perkataan bahawa Badan Kehakiman yang bersetuju untuk mempercepatkan. Kenyataan itu tertulis. Sebab itu menurut pada ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Syafri Cik, dia kata ia melibatkan kepimpinan parti yang bersama kerajaan. Kerana sebab itu dia kata eloklah segera sekiranya ia tidak benar, maka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri campur tangan dalam isu ini. Sebab nama-nama yang disebut dalam itu mereka berada dalam kerajaan. Jadi rosak negara kita ni kerana adanya dakwaan-dakwaan yang sebegitu. Sebab saya katakan ni mereka mengamalkan politik yang haprak. Duduk dalam UMNO, tapi waktu yang sama membela parti
yang memusuhi UMNO. Jadi anda nak apa? Jadi kemudian mungkin kerana anda mahu melaksanakan agenda peribadi anda untuk menagih, menggapai kuasa dan sebagainya, dan waktu yang sama seolah-olah dilihat menyerang kepimpinan UMNO. Ini politik yang haprak. Sepatutnya kita menyatukan hati kita. Kita bersama-sama mewujudkan kesatuan yang mantap. Bukan mengizinkan orang lain mencacai, mencerca, mahupun melakukan tindakan-tindakan yang boleh membahayakan parti. Ini kita nak mengadakan perhimpunan pada 15 Mei ini. Itu untuk meminda perlembagaan. Apakah ini juga akan ada lagi cakap-cakap di luar? Kabarnya saya dengar macam-macam elemen sedang dilakukan untuk menggagalkan. Kalau anda warga UMNO, anda mahu menggagalkan usaha untuk meminda perlembagaan ini, anda adalah khianat pada parti. Kerana usul itu dibawa oleh ahli akar umbi melalui cawangan, kemudian dibawa melalui bahagian, Perhimpunan Agung Bahagian, kemudian dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kemudian dalam Perhimpunan Agung UMNO telah pun diputuskan sebulat suara mahu diadakan pindaan perlembagaan. Kalau ini juga anda cuba untuk menghalang, artinya anda menghalang kehendak ramai. Anda tidak lagi menghormati sistem demokrasi yang diamalkan oleh UMNO. Ini masalahnya, saya kata. Betul, ramai orang bagi pandangan saya, pecat aja. UMNO pula satu masalahnya, dia tak boleh nak buat pemecatan ahli secara sembrono. Pertama sekali, mesti ada aduan kepada lembaga disiplin. Disertakan dengan bukti-bukti. Maka lembaga disiplin akan menyiasat. Barulah lembaga disiplin akan membuat cadangan yang dimajukan kepada Biro Politik. Daripada Biro Politik diangkat pada Majlis Tinggi. Barulah tindakan disiplin boleh dilakukan. UMNO tak boleh sembarangan nak pecat orang begitu saja. Ini keadaan sekarang ni. Saudara Romeo Masdai ini anda berdasarkan kepada tulisan Berita Harian. Saya tak dapat baca, tapi anda tulipan terpulang pada anda lah. Saya tak mau cakap lebih. Persoalan yang kita soalkan sekarang ni, saudara Romeo Masdai, bukan isu Datuk Najib terima duit dan sebagainya. Isunya hakim. Saya kena jelas. Saya haraplah kita faham tentang isu apa yang dibawa. Isu pertama sekali tentang adanya hakim yang diragui. Itu isu satu. Isu kedua tentang adanya minit-minit yang dikatakan sebagai paslik, iaitu minit-minit pertemuan, perbincangan di kalangan pimpinan parti-parti pembangkang, dan ada pula yang agak memeranjatkan, yang membuatkan warga UMNO rasa marah dan terkilan yang teramat sangat, adanya nama-nama pemimpin UMNO yang turut disebut dalam paslik itu. Ada kenyataan mengata orang ni nak jumpa begini, orang ni nak menjatuhkan orang ni boleh bertanding presiden. Ada dalam perbincangan itu. Ini yang membuatkan warga UMNO tersentak dan merasa cukup kecewa apabila kita masih memiliki pemimpin dalam UMNO yang bersikap begitu, kalau benda itu benar-benar terjadi. Dan sebab itu, apa yang kita minta, PAS kena buat kenyataan secara terbuka. Jangan main selindung-selindung. Kalau tak ada, cakap tak ada. Ini boleh katakan, ini sampah, tak payah nak layan. Itu bukan soalnya. Apakah pertemuan itu ada? Dan kita melihat pula tu, dalam UMNO sendiri, pimpinan UMNO dilihat seolah nak membela. Ini yang menjadi masalah. Dia nak bela Tan Sri Muhyiddin ke, itu kau punya hal. Nak bela yang bawa Perdana Menteri, itu hak you. Nak bela parti PAS, hak tu terpulang. Tak ada masalah. Tetapi jangan membela sesuatu yang dilihat bercanggah dengan perlembagaan. Yang dilihat benda ini mencampuri urusan kehakiman. Ini yang warga tuntut. Kena jelas. Jangan boleh cakap pompang. Kononnya you pandai sangat. You lah hebat sangat dalam berhujah. Orang tak mau dengar hujah-hujah begitu sekarang ni. Dah orang sekarang ni orang melihat, kalaulah ada pemimpin UMNO yang diragui sekarang ni, kalau dia bercakap pun orang tak pandang dah. Dalam bahasa kasarnya dah tak laku dah. Baliklah, tak payah. Sebab itu saya terima kenyataan dia dia kata Tan Sri Anwar Musa lagi, kalau benar pun ia menjadi kelaziman untuk setiap parti menjatuhkan lawan masing-masing. Itu memang benar, memang jelas, tak ada masalah. UMNO bukan takut.
Bukan kerana kita takut bila ada kenyataan bahawa parti PBM, bahawa parti Pejuang ini menentang UMNO. Itu memang kita dah tahu. Itu daripada zaman apa ini. Allah. Dari awal lagi kita tahu. Yang kita persoalkan bagaimana persoalan badan kehakiman cuba dicampuri oleh orang politik. Itu yang ada dalam PASLIK. Saya tak lihat tapi saya baca apa yang ada dalam media sosial. Kalau dapat pada saya, tahu orangnya, saya akan cakap lah macam-macam. Tapi sekarang ni saya membaca. Sebab itu saya baru harus memberi pencerahan kepada mereka yang nak membela tu, bela pun ala kadar lah. Janganlah tunjuk anda pedor sangat. Nak tunjuk buat apa? Sekarang ni pun, bukan nak, anda tidak akan memimpin warga UMNO untuk menolak ataupun untuk tidak percaya. Kena ingat, warga UMNO sekarang cukup matang. Segala informasi hari ini berada di hujung jari. Saya hanya memberi pencerahan. Romeo Masdai Datuk sebut bela tadi. Saya tak sebut bela. Romeo Masdai saya tak sebut. Isu bela itu biar sekarang ni benda dalam pembicaraan. Kita tak boleh. Malahan Perdana Menteri pun dah berjumpa dengan bela apa semua. Biarlah. Yang saya sebut adalah bagaimana badan kehakiman, badan legislatif, badan eksekutif sudah bercempera. Itu yang saya katakan haprak. Inilah politik yang haprak. Kalau semua mengikut lunas-lunasnya. Saudara Sufian Muhammad, lidah demo dah pedor. Itulah keadaannya. Bercakap lain tak ada, baru nak menunjukkan dia bijak, dia pandai dan sebagainya. Warga UMNO hari ni tak usah cakap lah. Minta maaf lah saya cakap tu sekarang. Setakat 5-6 nama yang ada dalam kluster menteri tu, kalau bertanding kali ini dengan warga UMNO, cueh lah. Sebab itu kau turunlah, pergilah ke Perlis ke, kamu pergilah ke Johor ke, kamu pergilah ke Pahang ke, buatlah majlis buka puasa, pergilah ke Perak ke, pergilah ke Kedah ke. Orang boleh datang lah. Tapi untuk percaya, jauh sekali. Boleh cakap lah, boleh sembang lah saudara. Yang kita harapkan sekarang ini, kita mau mencari kejernihan berpolitik. Hari baik, bulan baik. Kalau benda tak betul, kita kena kata tak betul. Kalau benda itu betul, katakan betul. Itu matlamat kita. Saya mengharapkan kita adalah warga cinta damai. Betul, saya setuju Romeo Masdai. Saya setuju dengan anda bila you kata biar SPRM buat kerja kes hakim tu. Itu jelas. Dan kita jangan campur. Saya mengharapkan agar kita warga cinta damai, jangan kita mencampuri urusan kalau siasatan dan buat. Biarkan mereka menyiasat. Jangan pula tokok sama tompak sini memeningkan. Anda boleh dibawa, boleh didakwa, merosakkan siasatan. Jangan gitu. Saya harap kita tenang, kita tunggu. Perak dah tolak dah Pak Cu. Memang pun saya dapat tahu. Kita tarik nafas. Sambil-sambil itu kita berdoa agar malam Lailatul Qadar, agar pelukan dakapan Lailatul Qadar bersama dengan kita supaya dapat membersihkan bumi kita ini. Terhindarlah daripada segala ketempangan yang sempang peranang kesan daripada mereka yang melakukan tindakan politik yang haprak. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.